Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bab yang ke-25, dekat di hati, babul ulfah. Imam Bukhari telah mengemukakan 3 hadis di bab ini. Apa yang dimaksudkan dekat di hati, atau kita boleh faham bila kita baca ketiga-tiga hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Baik, hadis yang ke-28, wa bi qala hadatsana Ahmad bin Asim qala hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsani Ibnu Wahb an Haywah ibn Shuraih an Darraj an Isa bin Hilal as-Sadafi an Abdullah bin Amr bin al-As an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ruhal mu'minin la yaltaqiyani fi masirati yawm wa ma ra'a ahaduhuma sahibah. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Amr bin Al-As daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, sesungguhnya ruh dua orang beriman pasti akan saling bertemu dalam jarak perjalanan sehari, walaupun masing-masing tidak melihat antara satu sama lain. Itu hadis yang pertama. Baik, perbincangannya saya gabungkan. Hadis yang kedua, iaitu hadis yang ke-29. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Ibrahim bin Maisarah an Tawus an Ibn Abbas qala an-ni'amu tukfaru war rahimu tuqta'un walam nara mithla taqarubil qulub. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas, beliau telah berkata, nikmat-nikmat telah dikufuri, silaturahim telah diputuskan, dan kita tidak akan melihat nikmat dekat di hati. Maksud dekat di hati di sini mana kasih sayang yang ikhlas. Mana susah dia nak dapat perkara ini. Kalau dulu zaman sahabat dulu, perkara ini sangat dititik beratkan. Sangat penting lah. Baik. Hadis yang ketiga, iaitu hadis yang ke-30. Wa bi qala hadatsana Farwah ibnu Abil Maghra qala hadatsana Al-Qasim ibn Malik an Abdullah ibn Aun an Umair ibn Ishaq qala kunna natahaddath inna awwala ma yurfa'u minan nas al-ulfah. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Umair bin Ishaq. Dia kata, beliau telah berkata, kami sering bercakap, sesungguhnya perkara mula-mula yang diangkat daripada manusia adalah rasa dekat di hati, yakni kasih sayang yang ikhlas itu. Sebab ramai di kalangan manusia ni zaman dia adalah satu keluhan dia. Nampak berkawan, nampak bersahabat, tapi tidak ikhlas. Ada sesuatu di sebalik persahabatan. Umumnya begitu. Baik. Daripada 3 hadis ini, kita akan bincangkan dalam satu gabungan. Perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, kalimah ulfah dari sudut bahasa Arab, iaitu bergabungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain atau sesuatu yang banyak. Itu makna ulfah dari sudut bahasa Arab. Bergabungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain atau sesuatu yang banyak. Itu makna ulfah. Dari sudut istilah, yang dimaksudkan adalah hadis ini yang kita bincang ini, seperti mana kata Imam At-Tahawi, cenderung hati kepada sesuatu yang menjadi kebiasaan. Jadi 2 kali itu dia punya itu teks ni. Okey, cuba tengok sebelah tu.
Tak apalah. Kata Ar-Raghib asid. Muka surat nota baru tu lah dia ada tersilap tu. Jadi berulang kita apa cuba tengok. Kata Ar-Raghib ni, Ar-Raghib ini tokoh bahasa Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradatul Alfazil Quran dia sebut gini. Dia kata berkumpul dan bertaut hati, itu makna ulfah. Berkumpul dan bertaut hati. Kata Ar-Raghib lagi, firman Allah wala tafarraqu dalam ayat 103 Ala Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi kalimah wala tafarraqu itu yang mana terjemahannya janganlah kamu berpecah belah. Wa'tasimu tu ni saya tidak terjemah dia. Wa'tasimu tu maksud berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali Allah semuanya, jangan pilih-pilih. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai, janganlah kamu berpecah belah. Jadi kata Ar-Raghib wala tafarraqu yang terdapat dalam ayat ini adalah galakan daripada Allah Subhanahu wa taala agar berhimpun dan bertaut hati hingga menjadi mesra. Sebab itulah ulfah sesengah kalau kita nak terjemah dengan bahasa yang lebih ringkas maknanya kemesraan. Ini adalah sistem iman dan punca keteguhan alam. Tu kata Raghib. Inilah sistem alam. Teguh alam ni maknanya berlaku, orang panggil keseimbangan alam. Tidak berlaku perbalahan sikit-sikit, kita kata bertempur sikit-sikit, fitnah sikit-sikit, macam-macam lah. Itu makna alam sudah tidak stabil. Sebab apa? Sebab hati tidak mesra, mudah timbul sangka buruk. Allah telah melebihkan mahabbah dan ulfah berbanding insaf dan adalah. Allah telah melebihkan mahabbah ni rasa kasih sayang, ulfah ni rasa mesra berbanding insaf. Insaf ni satu kesedaran untuk berbuat baik, dan adalah iaitu seimbang dalam tindakan. Ini lebih lagi mahabbah dan ulfah ini. Sesungguhnya diperlukan insaf semasa ketiadaan mahabbah, dan kerana murninya mahabbah maka seorang ayah mempercayai anaknya untuk menjaga harta. Ini kata Raghib. Manakala ulfah adalah salah satu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala kurniakan syariat Islam kepada manusia. Karena Allah nak supaya manusia ini berkasih sayang, bermesra. Maka mana mungkin kebaikan Islam dapat dilaksanakan jika hati-hati manusia berpecah dan wujud perasaan saling membenci. Maknanya hadirat kena ingat berdasar pada hadis ni, kita kena sentiasa fikir supaya hati kita, umat Islam ni, dia saling kita kata bersangka baik. Kalau setiap orang itu bersangka buruk, macam mana nak dapat kelebihan dalam agama? Hilang keberkatan. Itu. Bahkan Syekh As-Sa'di berkata semasa menafsirkan ayat itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya? Dia kata Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang beriman agar bersatu hati dan berpegang teguh dengan agama Allah. Maksud orang beriman adalah umat yang satu. Mereka saling menyayangi, tidak berselisih dalam urusan agama. Sesungguhnya kesatuan umat Islam di atas nama agama dan kemesraan hati-hati mereka akan memberi kesan yang sangat positif terhadap kebaikan dunia dan agama mereka. Dengan kesatuan ini, mereka menjadi kuat dan dapat menghasilkan banyak maslahat pada umat, termasuklah pada non-Muslim. Akalahai semangat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi maknanya kata Syekh As-Sa'di, naklah semangat tolong-menolong, dia kena hati, kena mesra dulu. Hati tidak timbul perasaan sangka buruk, hati ni rasa sayang kepada sama kita. Hak tu dulu hak pentingnya. Itu maksudnya. Sebab itulah Imam Bukhari kemukakan ni sebagai nak menyatakan bahawa ini satu sukatan hidup umat Islam yang masih lagi berada di tahap prinsip, bukan perkara syu'bah, perkara cabang-cabang, tidak. Ini perkara besar ini. Baik, seterusnya bab yang ke-26 babul mizah ataupun al-muzah, bergurau. Dulu kita bincang dah bab ad-dhahik. Jadi orang ini anda tidak hurai dengan panjang lebar. Sebab dia ada kaitan ke ketawa dengan bergurau, itu dia ada kaitan. Baik, Imam Bukhari telah mengemukakan 5 hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-33, wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail qala hadatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malik qala
Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'd nisa'i wa ma'ahun Sulaim faqala ya Anjashah ruwaidan sawqaka bil qawarir qala Abu Kilabah fatakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la'ubtumuha alaihi qauluhu sawqaka bil qawarir. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW telah datang kepada sebahagian isterinya dan ada bersama mereka Sulaim, mak Anas bin Malik lah. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah Nabi ni antara sahabiah yang Nabi rapat. Nabi rapat, Nabi nak bertanya masalah dia ni Sulaim. Baginda telah berkata, wahai Anjashah, perlahanlah suara, kerana engkau sedang membawa gelas-gelas kaca. Ini adalah kata kiasan kepada wanita. Abu Kilabah berkata, Nabi SAW telah bercakap dengan bahasa yang kiranya antara kamu yang mengungkapkannya, maka pasti kamu mencelanya. Sabdanya, engkau sedang membawa gelas-gelas kaca. Apa maksud kata-kata Nabi ini? Cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis ini berlaku semasa Nabi SAW bermusafir bersama beberapa orang isterinya dan para sahabatnya. Baik. Yang kedua, Anjashah adalah nama, Anjashah ni nama kepada seorang hamba Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang mempunyai suara yang merdu. Beliau boleh mengarah dan menundukkan unta dengan dendangan lagu. Maknanya ada seni itu, Anjashah. Ada ulama yang menyebutkan sifat Anjashah ni adalah lembut, seperti perempuan. Lembut. Jadi maknanya bila dia nyanyi, maksud dia, anda pun tidak hura dengan itulah. Cuba tengok nombor 10 tu. Cuba tengok nombor 10 tu. Nota kaki nombor 10. Situlah ada sedikit. Ada sebagian ulama menyebutkan sabda Nabi SAW bermaksud agar Anjashah ni hamba Nabi lah pada waktu ni, sebelum dimerdekakan, tidak terlalu tenggelam dalam nyanyiannya, kerana dibimbangi akan melalaikan para perempuan. Ini kerana ada yang mengatakan nyanyiannya adalah mentera zina. Maknanya nyanyian dia cukup mempengaruhi hati manusia. Hebatlah dia. Ada juga yang berpendapat nyanyian Anjashah itu lebih kepada memberi semangat kepada unta agar cepat bergerak, dan ini membahayakan wanita yang berada di atasnya. Sebab tu Nabi bayangkan wanita itu seperti kaca, mudah pecah. Ingat sikit, dia tidak gagah seperti kita tu ada di atas tu. Ataupun kalau kita kata pendapat kedua, pendapat pertama, bila dia nyanyi takut jadi timbul pula perasaan lalai. Engkau perempuan lebih mesra, dia pun lembut seperti perempuan. Kita boleh bayar kalau suara dia tu macam mana? Anjashah ni. Tu Nabi kata Suwaidan bil qawari. Boleh ingat sikit bawa kaca tu. Itu maksudnya. Cuba tengok nombor 3. Kata-kata Abu Kilabah, Nabi SAW telah bercakap dengan bahasa yang kiranya antara kami yang mengungkapkannya, maka pasti kamu mencelanya. Jadi pada pandangan Ad-Dawudi, dia kata kata-kata ditujukan kepada penduduk Iraq. Kata-kata Abu Kilabah ini ditujukan kepada penduduk Iraq. Ini adalah kerana mereka bersikap mengada-ngada dan selalu bertentangan dengan kebenaran dalam percakapan. Jadi bila Nabi sebut gini, maka tentu difahami kebaikan. Tetapi kalau kamulah macam-macam, tu orang boleh timbul pandangan yang bersifat fitnah dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi maksudnya Nabi sebut tu kepada Anjashah tu, ingat sikit. Makna di sini seolah-olah Nabi nak kata kalau nyanyi tu jangan lebih-lebih. Kalau kita ambil pendapat pertama, apa tu sebab ada dengar tu perempuan. Ni sebuah perempuan. Dah perangai tingkah lakunya lembutnya. Jadi berhati-hatilah. Itu katanya. Kalau pendapat kedua, mana dengan nyanyian dia ni menyebabkan unta bergerak dengan cepat. Sedangkan perempuan yang berada di atas seduduk unta tu, takut jatuh ke dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan di sini. Tapi kalau orang lain kata lagu ni, gue ingat sikit. Nyanyi tu jangan duduk itu sangat. Kamu sudah bawa kaca tu. Boleh jadi kalau orang lain
Jadi mengikut Ad-Daudi, dia tuju pada penduduk Iraq. Boleh jadi kalau ada orang kata gini, tidak ikhlas tu. Orang tu jenis gelenya aku, mengada-ngada bercakap. Tapi bila Nabi sebut, kena faham dalam konteks yang positif lah. Apa dia hak sini sebenarnya? Hak dia nak ayat ni apa dia? Nak ayatnya kita ni bila kita buat satu, kena tengok orang yang berada di sekeliling kita. Jangan sampai kita mempengaruhi mereka jadi tidak baik. Itu maksudnya. Ni orang panggil kehidupan beragama ni. Janganlah kita mempengaruhi orang melakukan perkara yang tidak baik. Dengan sikap kita, dengan tindakan kita, menyebabkan orang terpengaruh pada perkara yang tidak baik. Itu tidak boleh. Itu kena kiyah dan fikir sendirilah setiap tindakan kita. Baik. Seterusnya hadis yang ke-32, bi qala hadatsana Abdullah ibn Salih qala hadatsani Al-Laits qala hadatsani Ibnu Ajlan an abihi aw Sa'id an Abi Hurairah qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala inni la aqulu illa haqqan. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bergurau dengan kami. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya hanya berkata yang benar. Baik, seterusnya hadis yang ke-33. Jadi ada tuda'ibuna ni, kalau kita kecek Kelantan, nampak Rasulullah mempermainkan kita ni. Itu mana tuda'ibuna kalau dalam bahasa Melayu kita lah, bahasa Kelantan. Rasulullah ni buat main kita ni. Nabi kata, dah aku sebut tu betul. Baik, kita pergi lagi, kita tengok selepas ni lah apa maksud dia. Baik. Jadi maknanya Nabi bergurau lah, Nabi bergurau. Cuma tidak disebut apa. Kita kata isi kandungan gurauan itu tidak disebut. Baik, hadis yang ke-33, wa bi qala hadatsana Sadaq qala akhbarana Mu'tamid an Habib Abi Muhammad an Bakr ibn Abdullah qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahun bil bittih fa idza kanat al haqa'iq kanu humur rijal. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Bakr bin Abdullah. Beliau telah berkata, pernah sahabat-sahabat Nabi saling melempar tembikai. Buah kena? Watimu. Apabila ada isu-isu dan perkara kritikal, maka mereka lah yang berdepan. Tai gua nampak gua siapa pekong buah betik atau tembikai lah. Tapi kalau dalam isu-isu dan perkara kritikal, dia lah. Maknanya dia gua atau tidak gua seumur siapa jadi lemah pemikiran dia. Banyak dalam hadis kalau kita jumpa mana orang sikit-sikit gua, lucu saja. Akhir saja jadi lemah otak. Minda tak ada nak memikirkan perkara yang berat apa. Hidup penuh dengan gurauan. Penuh dengan lah kita tajuk lah, kita kata talih gitu. Nak ayatnya hadis ni, nak ayatnya sahabat Nabi ni walaupun siapa perekat pekong buah negara, tapi bila sampai isu-isu besar, dialah yang mendepani masalah tu. Maknanya dia guran pun ada haknya. Itu nak ayatnya. Jadi kita pun janganlah. Anak pusing juga sebenarnya kalau kita tengok. Kalau kita tengok dari YouTube kan, kuliah-kuliah kada separuh masa kuliah penuh dengan lawak jenaka. Itu mungkin berlebihan lah. Tak salah siapa tahu semua. Sekadar untuk sepuh Nabi sebut, sekadar garam dalam masakan sudah. Baik, hadis yang ke-34. Wa bi qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id bin Abi Husain an ibn Abi Mulaikah qala mazahat Aisyah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ummuha ya Rasulullah ba'du du'abat hadha al-hayy min kinanah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal ba'du muzhina hadzal hayy. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Abi Mulaikah, beliau telah berkata, Aisyah telah bergurau dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibu dia kata, wahai Rasulullah, sebahagian gurauan ini adalah dari perkampungan Kinanah. Asalnya gurau jenis ni daripada perkampungan Kinanah. Maka Nabi pun kata, bahkan sebahagian gurauan kami adalah dari perkampungan inilah. Yang ini dari perkampungan Kinanah ni. Perkampungan, mana Nabi pun tahu. Jadi nak ayatnya kalau budaya, adat resep tempat lain tu, kalau tidak bercanggah dengan agama tak apa. Kita boleh ambil sebuah pakaian, kita nak pakai pakaian,
kita kata daripada Indonesia ke dok, asalkan menuntut orang Arab sebab gua juga. Kadang-kadang kecek gua cara orang sebelah utara, sebelah patah barat. Tak apa kalau tidak bercanggah dengan agama. Apa tu maksudnya? Mana Nabi pun tahu. Baik, hadis yang ke-35, wa bi qala hadatsana Muhammad bin Sabbah qala hadatsana Khalid huwa ibn Abdullah an Humaid Tawil an Humaid Tawil an Anas bin Malik qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu faqala ana hamiluka ala waladi naqah qala ya Rasulullah wa ma asna'u bi waladi naqah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibil illa an-nuq. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Beliau telah berkata, seorang laki-laki telah datang berjumpa dengan Nabi SAW dan meminta agar membawanya bersama. Lalu baginda SAW bersama ni dia minta Nabi bawa dia supaya musafir bersama Nabi lah. Bawa lah kita kata. Dia suruh Nabi bawa. Dia nak turut serta dalam satu musafir. Maka Nabi SAW kata, saya akan membawa engkau di atas anak unta. Nabi gua dengan dia. Nabi kata, tak apa lagi, aku nak letakmu atas anak unta. Maka lalu lelaki itu pun berkata, wahai Rasulullah, apa yang saya boleh buat dengan anak unta? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidakkah unta hanya melahirkan anak unta? Hak muda apa anak unta besar tu dia pun anak unta juga tu. Kita ni ketua ni, kita ni anak juga ni, anak unta lah. Nabi seolah-olah Nabi jadi orang, jadi lelaki ni faham anak unta ni mana anak unta kecil lah, dah orang besar pun anak unta juga. Tu panggil gurau. Tidakkah unta hanya melahirkan anak unta? Unta besar tu anak unta juga tu. Ni orang panggil gurau. Jadi dia faham anak unta ni anak unta kecil nak naik mana? Itu orang panggil gurau. Sekadar tu ya Nabi gurau. Tu atau gurau tu sampai ke orang jadi sakit hati ada. Cuba kita tengok di sini. Yang pertama perbincangan berkaitan bergurau yakni al-mizah ataupun al-muzah telah dibincangkan tu spelling sila. Telah dibincangkan dalam bab 121. 121 ni anak tak tukarnya. Ni dalam tajuk asal, dalam nombor bab asal. Hadis 241 itu kita bincang dah dulu, panjang lebar kita bincang. Oleh itu di bahagian ini saya ulang sebut secara ringkas saja sebagai memberi peringatan kepada kita semua. Yang kedua, kalimah bergurau dari segi lughah al-mizah boleh dibaca dengan mizah dan muzah, memberi maksud bergembira atau bergurau dengan orang lain tanpa menyakitkan hati. Kenapa faham ini? Sebab dalam istilah, dalam kalimah, dalam hadis, kalimah yang digunakan oleh Nabi bukan sukhriyah, tapi al-mizah. Jika sampai menyakitkan hati, gurauan itu kalau sampai mereka orang jadi sakit hati, bekah dalam hati, rasa nak marah, waktu dia panggil sukhriyah dalam bahasa Arab. Janganlah gurauan kita itu sampai daripada mizah, muzah jadi sukhriyah. Sukhriyah ni mana memperlekeh. Jangan sampai gitu. Jadi makna gurau ni kena pilih bahasa, pilih tempat, pilih masa dan biar munasabah. Sebab gurau ni kan kita sebut dah sebelum ni hukumnya ulama kata harus, tapi kalau silap pula jadi haram. Kena ingatlah tu. Jadi kalimah mizah yang digunakan Nabi bukan sukhriyah. Makna mizah ni maknanya gurau sampai orang jadi senang, jadi suka lah. Tapi kalau jadi sakit hati, itu jadi sukhriyah. Ada sudut istilahnya. Baik, tak apalah hukum mana pun dari sudut istilah. Kata Az-Zubaydi ni tokoh bahasa juga. Az-Zubaydi menjelaskan dalam Tajul Arus, dia kata al-muzah adalah perbuatan bergurau dengan orang lain dengan maksud bermanja dan berkasih sayang tanpa menyakitinya. Itu kata Syekh Az-Zubaydi. Ni molek ni. Kita nak bermesra, tadilah ulfah tadilah. Nak bermanja tapi jangan sampai menyakitkan hati. Dia rasa kita hina dia, sindi dia. Depan orang pula tu, sebab tu saya kata kena tengok tempat, tengok masa, kena tengok semua banyak perkara nak bergurau ni. Kalau kita ni menteri gurau, dia sesuai dengan menteri. Kita ustaz, dia sesuai dengan keadaan kita ustaz. Kalau dalam masjid, dia sesuai dengan masjid. Tengok keadaan. Yang ketiga, mengikut para ulama, hukum asal muzah adalah harus dan kadang-kadang naik ke peringkat mustahab. Mustahab ni setengah ulama kata boleh pahala, sunat lah. Tapi rendah daripada sunat lagi. Hafiz Ibn Hajar memberi pandangan, jika pada gurauan ada maslahat seperti menyenangkan hati temannya,
dan menimbulkan kemesraan, maka itu dianggap baik, boleh pahala tu. Kata-kata beliau memberikan mafhum, jika tidak ada maslahat, bahkan menimbulkan perasaan tidak senang, maka itu dikira tidak baik. Kalau boleh menyebabkan perbalahan, boleh menyebabkan timbul fitnah, itu jadi haram. Itu kita bincang dah dulu, panjang lebar. 9 perkara, ingat 9 perkara. Nak gora, nak buat lawak jenaka ni, kena jaga 9 perkara. Kita bincang dah sebelum ni. Baik, seterusnya. Bab yang ke-27, bergurau dengan anak kecil. Babul mizah ma'as sabi. Bergurau dengan anak kecil. Imam Bukhari telah mengemukakan 2 hadis di bawah bab ini. Hadis yang ke-36, wa bi qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Abu Tayyah qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhil li saghir ya Aba Umair ma fa'ala an-nughayr. Tu bahasa ya. Ya Aba Umair ma fa'ala an-nughayr. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Kata beliau, sesungguhnya Nabi SAW telah bergurau dengan kami. Beliau mesra dengan kami. Sehingga beliau berkata kepada saudaraku yang masih kecil. Ni adik Anas lah. Kecil lagi. Wahai Aba Umair. Kita kata Aba Umair Wana. Mungkin dia tak nikah lagi, tak ada anak ni. Ni orang panggil gurau lah. Gurau. Berkali setengah ulama kata, berkali burung dia pun nama Umair. Burung dia tu. Burung dia mati ni, burung dia pun sepuluh lebar, dia pun nama Umair. Padahal dia orang kecil tak kan, abu. Bahasa Arab nak buh abu, dia kena ada anak. Pun kita lah, wana boleh wana besar umur 5 tahun panggil boleh dia. Kan ada kan kapal gitu. Baik. Nabi kata kepada adik anak kecil, wahai Aba Umair, apa yang terjadi pada burung pipit itu, burung yang kecil itu? Dia cerita, dia ni ada hadis lain yang lebih panjang, baik kita baca sini. Perbincangan dan pedoman hadis. Abu Umair adalah saudara kecil Anas dari sebelah ibu dia, mana ayah lain lah. Mana seibu, tidak sebapa. Beliau ada seekor burung yang kecil. Jadi Abu Umair ni, dia ada seekor burung yang kecil yang mana kemudiannya burung itu mati. Dan kerana itulah beliau bersedih-sedih naklah burung dia mati ni. Nabi SAW telah menyantuninya dengan melayani perasaan sedihnya dengan berkata, kenapa dengan burung kecil itu? Mana Nabi gosok kepala dia, mana cara Nabi itu. Jadi budak-budak mesra dengan dia. Baik, tindakan Nabi SAW memanggil beliau dengan Aba Umair, kunyah untuk anak kecil, sedangkan beliau masih kecil adalah sebagai menunjukkan kasih sayang. Moga di Abu, di bahasa Arab, kasar orang ada anak, sepanas busanya. Tapi sedangkan dia ni anak kecil, ibu kunyah dia. Bagaimana lagu tu? Ini sebagai menunjukkan kasih sayang dan layanan lembut dari orang dewasa kepada anak kecil. Ini adalah proses mendekatkan hati agar suasana menjadi ceria dan mesra. Tu cara Nabi nak supaya nak supaya jangan sedih sangat Abu Umair tu. Tu dalam riwayat lain siapa dia sebut, dia kata tak apalah, mati hak ni cari hak lain lah. Semua benda ni pun mati. Jadi Nabi pujuk, Nabi guna bahasa sesuai dengan dia. Baik. Seterusnya, yang ketiga, Imam An-Nawawi berkata, hadis ini mengisyaratkan hukum harus memanggil kepada anak kecil, kepada anak-anak kecil dengan panggilan kunyah, dan ia tidak dianggap dusta. Gua lagu ni orang tak panggil pelawak, buana tu pelawak. Moga Abah ni kan, Abu Ummu ni untuk orang nikah dah. Dalam konteks bahasa Arab, buana panggil kau budak kecil dengan Abu Umair ni. Dusta ni, tak, dia tidak maksud gitu. Sekadar tu, untuk mesra. Harus bergurau pada perkara yang tidak menimbulkan dosa. Harus bercakap dengan laras bahasa sajak. Sajak ni bahasa yang rima dia sama, ujung dia tu. Ya Aba Umair ma fa'alan nughayr. Kesedak bunyi ujung tu. Tu dia panggil sajak. Sepatulah anda ingat saja, ingat ni. Masa ngaji tu usbu. Haji Nur tu peti almarhum kan, Mufti Haji Nur. Dia ada buat huraian terhadap suratul Kahfi kan. Dia kata saya menyediakan ramuan yang rapi dalam menghuraikan suratul Kahfi. Ujung dia tu bunyi, tu dia panggil sajak. Kalau kita ni dia rimalah. Boleh. Tapi dengan tidak ada sifat mengada-ngada.
Doa tak boleh lah. Siapa orang jadi cemu. Dan harus bergaul dengan kanak-kanak dalam keadaan lembut dan ceria. Sehingga menimbulkan perasaan mesra. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umair, iaitu adik pada Anas bin Malik itu. Baik, yang keempat, hadis memaparkan akhlak baik, penampilan menyenangkan. Silap spelling tu. Penampilan menyenangkan dan sikap merendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi hak tinggi tu dia boleh turun keadaan dia tu untuk melayani anak sekecil Abu Umair itu. Payah juga kadang-kadang orang ni hak dia ni orang tinggi, profesor kita kata tak. Kadang-kadang nak main dengan budak seperti kita lah kalau pergi sekolah. Anak pernah pergi. Dia minta kita pergi. Sekolah rendah sekali. Pergi nak ceramah ke budak-budak. Oh, tak sih pergi. Lepas tu pernah pergi sekolah menengah. Pun tak sih pergi. Tak pergi. Oh, dia waktu dia bidah khusus. So, dah kita dia bisi lah. Dia tak ada kena buat serabut lah kita dah. Dia kena ada orang khusus. Kau terlatih. Sebab tu dia maktab perguruan ni tak. Memang dia bincang benda-benda gitu. Tahu kita main lagi. Dia ada orang dia. Jadi orang yang hebat ni dia boleh turun. Dia boleh turun kedudukan dia tu daripada perekat tu untuk sesuai dengan kanak-kanak. Nabi boleh buat. Ini kelebihan lah. Ini termasuk dalam akhlak juga. Baik, hadis terakhir. Hadis ke-37. Wabi qala hadatsana Ibnu Salam qala hadatsana Waqi' an Muawiyah ibn Abi Muzarrid an Abi Hurairah akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadil Hasan aw al-Husain radhiyallahu anhuma thumma wada'a qadamayhi ala qadamayhi thumma qala taraqqa. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memegang tangan Al-Hasan. Jadi perawi ni Syekh atau Husain. Jadi perawi dia tak ingat dengan jelas Hasan ke atau Husain. Jadi dia sebut kedua-dua. Ini dia panggil Syekh perawi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua kakinya di atas dua kaki baginda. Sallallahu kemudian kan Nabi pergi gini. Nabi pergi tangan, Nabi letak. Mana anak mencucu dia tu Husain ke Hasan tu ngadak ke dia lah. Orang panggil belaga tubuh. Pergi tangan, Nabi letak cucu di atas kaki dia. Nabi kata panjatlah. Jadi cucu dia pun naik panjat tu siapa atas tekuk. Begitulah main dengan anak cucu kan. Ada kita main gitu tak. Justru dia panjat. Sukalah budak tu. Itu cara Nabi. Jadi hadis ni telah kita bincang dalam hadis sebelum ni. Hadis 249 dalam urutan asal dia. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan kita tengoklah kalau anda sempat. Sebab ada lagi tak siap Kalau anda sempat kita terus pergi pada Sunan Nasa'i. Kalau tak sempat mungkin minggu depan ni anda ambil lagi sambungan dia punya hadis pilihan ni. Kalau sempat insya-Allah terus kita masuk Sunan Nasa'i lah. Okey, ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.